Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, sidang penonton yang dirahmati Allah. Kita bertemu di dalam rancangan Mutiara Hati. Alhamdulillah, sekarang kita berada di dalam bulan Ramadan. Bulan yang mengajar kita untuk bersabar. Bulan yang mengajar kita untuk tabah dan sentiasa ikhlas dalam menjalankan apapun amal yang kita lakukan. Penonton yang dirahmati Allah, kita belajar daripada apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diberitahu bahawa bagi orang yang berpuasa itu ada dua jenis kesukaan. Satu, kesukaan bila dia berbuka puasa. Dan satu lagi, bila dapat berjumpa dengan Tuhannya. Masya Allah, inilah dia rezeki yang sekarang ini kita ni ada. Kita ni diberi dua kegembiraan. Kita ni berpuasa di siang hari Ramadan. Dalam kesukaran, keadaan yang kita ni hadapi, cabaran yang negara kita ni sedang hadapi, kita ni tetap menjalankan ibadah kita ni seperti biasa. Seperti tahun-tahun yang sebelumnya, Allah kurniakan kita ni umur untuk berjumpa Ramadan pada kali ini. Apa yang perlu kita lakukan dalam menjalani Ramadan agar tidak sama Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun yang lalu? Mudah-mudahan Ramadan kali ini akan lebih mendekatkan kita ni dengan kesabaran yang lebih tinggi. Usaha kita ni yang dapat dilakukan ialah salah satu daripadanya sentiasa berpesan-pesan. Apa dia gunanya kawan? Ada kita ni bermasyarakat. Inilah yang akan mencorak hati kita ni. Orang yang bersama-sama dengan kita ni. Siapa yang ada dekat dengan kita ni. Orang yang dapat memberi kita ni teguran kalau kita ni salah. Dan kita ni dapat memberi contoh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Yang kira-kira tafsirnya, demi sesungguhnya mereka yang sabar itu akan ditunaikan ganjaran-ganjaran mereka tanpa berkira-kira lagi. Indah berkira-kira Allah memberi ganjaran kepada orang yang sabar. Macam mana keadaannya? Kita ni menjalani kehidupan ini dengan sabar. Kadang-kadang dalam satu hari ada saja perkara-perkara yang berlaku. Kalau perkara yang baik, kena bagi hadiah kah? Kena bagi duit kah? Atau alhamdulillah kita ni enjoy. Macam mana pula sekiranya kita ni sudah membooking contohnya kuih itu nyaman berhabis. Kita ni booking sudah hari itu. Sebabnya kita ni kan membawa ke rumah mertua. Tiba-tiba orang yang membuat kuih itu tadi mencancel dan jadi membuat. Apa perasaan? Garam hati ada. Tapi kita ni sudah biasa mengudara orang itu. Kan indah mengudar lain kali, rasa rugi sebab ia nyaman. Macam mana keadaan kita ni pada ketika itu? Pada kebiasaannya, hikmah datangnya kemudian. Pada ketika kejadian, hati kita ni diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap apa yang berlaku itu indahkan mungkin berlaku, melainkan ia dengan izin Allah Subhanahu wa taala juga. Indahkan bergerak satu apapun yang di bumi ini, melainkan dengan ilmu Allah juga. Jadinya kita ni pada ketika menerima keadaan itu, menerima menghadapi satu-satu situasi, sentiasalah beringat. Sebelum kan marah, contohnya, sebelum memang garam hati itu ya kan ada. Sebagai manusia biasa yang mempunyai emosi, yang mempunyai perasaan, memang kan ada perasaan-perasaan itu yang membagi warna pada kehidupan kita ni. Tapi macam mana reaksi kita ni? Macam mana tindak balas kita ni dalam menghadapi situasi itu yang membezakan kita ni orang yang beriman dengan orang yang
tidak beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita ni kadang-kadang diuji dengan ujian-ujian yang berat bagi kita ni. Memang ujian itu ditimpakan kepada seseorang itu terasa beratnya. Kerana apa? Ia sesuatu yang indah disangka, indah dirancang. Mana ada orang merancang untuk dapat ujian indah? Tapi bila ia berlaku, terutama sekali perkara itu sesuatu yang tidak diingini, pasti ia menjadi satu bebanan kepada hati kita ni, bebanan kepada emosi kita ni. Tetapi ingatlah bahawa Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu itu, bahkan sampai duri yang tertusuk kaki itu, ia adalah untuk mengangkat darjat kita ni. Apabila berlaku sesuatu, bertenang dulu. Ingat Allah. Macam mana caranya? Ingat Allah bahawa indah akan berlaku sesuatu itu melainkan dengan izin Allah jua, dan indah akan berlaku sesuatu itu sia-sia. Pasti ada sesuatu yang Allah ingin berikan kepada kita ni. Pengajaran untuk kita ni, rezeki untuk orang lain, kita ni dah tahu yang mana satu, Allahu a'lam. Tapi yang kita ni perlu lakukan ialah menerima sesuatu ujian itu. Kalau ada keluarga, itulah peranan keluarga. Memberi sokongan. Kita ni ada keluarga, berpadah arah keluarga. Apa kesusahan yang kita ni hadapi? Macam mana keadaan kita ni berpadah dengan keluarga tu? Itulah gunanya hubungan yang baik. Silaturahim mesti sentiasa ada. Macam mana kita ni kan mengekalkan silaturahim? Sentiasalah bertanya khabar. Bukannya menunggu hari raya saja baru kan berkunjung. Bukannya hari raya saja baru kan bertanya kabar. Bahkan kalau adik-beradik pun dalam keadaan kesibukan perlu juga ingat mengingati. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, indah kan sampai sebulan indah berjumpa indong. Bahaya tu. Artinya dalam kehidupan sehari-hari ini, waktu senang, sentiasa hubung silaturahim. Sentiasa jaga hubungan dengan keluarga. Sebab apabila kita ni susah, bahkan waktu kita ni senang, mereka itulah orang-orang yang sentiasa bergembira untuk kita ni, dan apabila kita ni susah akan membantu kita ni, kalau indah pun dengan wang ringgitnya, dengan doa-doanya. Ibu ataupun ayah ataupun adik-beradik kita ni, orang-orang yang mengasihi kita ni, orang-orang yang ikhlas sayangkan kita ni, pasti sentiasa mereka mengharapkan yang baik-baik saja untuk kita ni. Sama juga, kita ni pun cuma tu juga. Kalau mau orang mengasihi kita ni, yang pertama yang kita ni buat dulu ialah kita ni ikhlas mengasihi orang lain. Siapapun orang itu. Keluarga kita ni, saudara mara kita ni, rakan-rakan kita ni, macam mana kita ni kan membuat baik? Jaga lisan. Jaga lisan. Macam mana kita ni kan menjaga lisan ni? Nya, katakanlah kebaikan walaupun ia pahit. Tapi kalau kita ni kan mengatakan kebaikan ni, ada juga cabarannya. Macam mana kita ni kan menyampaikan kebenaran? Pada ketika kita ni indah tahu, adakah orang itu boleh menerima ataupun indah apa yang kan kita ni sampaikan. Dalam kehidupan ini, semua itu adalah Allah punya rencana. Telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang niat kita ni yang baik itu, jika tingkah kita ni salah, maka ia akan menjadikan satu perkara itu indah boleh diterima. Dakwah kita ni indah kan sampai. Matlamat kita ni itu indah boleh kita ni capai. Sebabnya orang yang kan kita ni beritahu itu yang dah dapat menerima. Jadinya apa yang dapat dibuat? Yang pertama, dalam kita ni berusaha untuk mencari redha Allah. Allah Subhanahu wa taala sentiasa ingin melimpahkan kepada kita ni rahmatnya. Yang pertama lagi, kita ni perlu ingat bahawa doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati-hati orang yang di sekeliling kita ni senang pada kita ni.
minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar apa yang kita ni usahakan itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Indah ada lain, indah ada cara selain kita ni meminta bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Kahfi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Yang tafsirnya, maka barang siapa yang berharap akan berjumpa Tuhannya, hendaklah berbuat amal kebajikan dan jangan ia mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadatnya kepada Tuhannya. Maka untuk ini, seorang hamba yang berharap kepada redha Allah akan sentiasa menanti kedatangan Ramadan. Kita ni beramal di dalam bulan Ramadan ni, kita ni menanti bulan Ramadan ni amal yang baik kerana kita ni tahu satu hari nanti kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa jaga silaturahim, sentiasa menjaga amal baik kita ni, sentiasa beringat-ingat, berpesan-pesan agar kita ni dapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan kita ni dapat berjumpa Allah nanti di syurganya. Indah ada lain harapan kita ni, dosa kita diampunkan, amal kita diterima. Sekian dulu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.